Yang sahih di RTM, #MyPRU15. Terima kasih kerana memilih berita perdana edisi Sabtu 12 November 2022. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Pelbagai inisiatif sudah disediakan, rebut peluang tambah baik ekonomi keluarga. Kelantan disaran wujudkan mekanisme pengurusan banjir menyeluruh. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Perhatian secara terus diberikan kepada rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 menerusi pelbagai inisiatif termasuk kepada mereka yang hilang pekerjaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga yakin dengan komitmen menerusi Kementerian Sumber Manusia yang sentiasa mengambil langkah terhadap kebajikan pekerja dan majikan termasuk dalam ekonomi baharu seperti ekonomi gig. Jika pada tahun 2020 hanya segelintir gig riders dilindungi, kini lebih 260,000 mendapat perlindungan di bawah skim keselamatan sosial pekerja sendiri ataupun SKSPS Perkeso setelah kerajaan turut menyumbang kepada carumannya. Di bawah RMK 12, kita turut memberikan tumpuan khas kepada pengembangan ekonomi gig sebagai salah satu dimensi ekonomi baru yang perlu diberikan perhatian. Beliau berucap pada Karnival Keluarga Malaysia, anak muda gegar bera melibatkan kehadiran kira-kira 2,000 belia menyertai acara santai sukan dan Karnival Kejaya. Dalam pada itu, komitmen membantu masyarakat yang terjejas dapat dilihat menerusi sistem insurans pekerjaan ditawarkan Perkeso. 188,526 keluarga Malaysia telah menerima manfaat faedah kewangan berjumlah RM1 bilion. Dalam perkembangan lain berhubung isu perolehan aset ketenteraan seperti kapal tempur pesisir LCS, Perdana Menteri menjelaskan tindakan sewajarnya telah diambil dan ia tidak pernah diabaikan begitu sahaja. Tegas Perdana Menteri, agensi bertanggungjawab telah menjalankan siasatan. Malah pihak terlibat dalam penyelewengan didakwa di mahkamah. Tindakan dah pun diambil. Menteri Pertahanan telah pun membuat statement beberapa kali. Sama ada dia tak baca ataupun dia sengaja tak nak ambil tahu apa yang berlaku. Datuk Hisham dah pun membuat penjelasan. Syarikat yang terlibat daripada Perancis saya difahamkan telah pun bersetuju untuk meneruskan projek itu bersama dengan Baustert. Saya difahamkan melalui media lah. Tiada keperluan untuk calon Barisan Nasional BN mengisytiharkan harta memandangkan ia tidak diperuntukkan dalam mana-mana akta. Bagaimanapun, jelas Datuk Seri Ismail Sabri, parti itu tidak menghalang sekiranya mereka mahu membuat pengisytiharan harta masing-masing. Kita buat perkara yang perlu termasuk di dalam akta dan sebagainya. Yang itu kita buatlah. Apabila dah menang nanti, ahli parlimen pun diminta diisytiharkan harta dulu. Tetapi tak semua yang mengisytiharkan harta. Sebab ahli parlimen tak payah mengisytiharkan harta sebab mereka pun boleh berniaga. Tetapi menteri, timbalan menteri, mereka wajib mengisytiharkan harta dan memang kita mengisytiharkan harta. Kempen PRU15 memasuki hari ke-8. Pelbagai strategi dan pendekatan sudah diambil bagi meyakinkan para pengundi. Di Parlimen Mersing, umpamanya faktor cuaca sama sekali tidak menghalang calon berkempen dan masing-masing perlu mengubah suai jadual harian sekiranya berlaku situasi luar jangkaan.
Itu yang saya kata, media sosial main peranan dan mereka boleh dihubungi melalui telefon. Macam tadi saya dihubungi oleh Tok Batin bertanya tentang beberapa perkara untuk mereka diselesaikan. Jadi alhamdulillah lah, pendekatan yang kita buat ni berdasarkan apa mereka dah kenal saya ni agak mudah untuk saya. Macam ni kan angin kencang, mungkin petang hujan, kita tak tahu kan. Kalau ikutkan perancangan petang ni kita akan walkabout di area Taman Seri Mesing. Nak santuni penduduk kat situ, tapi sekiranya hujan kita kena fikir cara lain lah. Kat ni masih lagi ikut jadual seperti biasa, sebab kita pun biasa kita walkabout dekat tempat yang tertutup. Sebab jadi kira tak ada halangan lah. Di Parlimen Gombak, calon BN Datuk Megat Zulkarnain Omardin mengadakan tinjauan di Pasar Tani Jalan Gombak dan sarapan pagi bersama rakyat di Selayang Baru. Jentera Pakatan Harapan pula menawarkan khidmat tukar minyak hitam percuma dari calon PH, Datuk Seri Amiruddin Syari. Manakala calon pejuang, Datuk Dr. Aziz Jamaluddin mengadakan tinjauan dan mengedarkan risalah parti di Pasar Tani Gombak Setia. Di Parlimen Ceras, calon BN Mike Chong Yu Chuan bertemu penduduk di Pangsapuri Seri Sarawak dan Seri Selangor. Ujarnya, tanggungjawab seorang pemimpin tidak sekadar memulihkan imej sesebuah kawasan, namun meletakkan fokus utama pembangunan dan mampu mengatasi isu rakyat. Calon Perikatan Nasional Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Razzie Jidin mengadakan lawatan dan sesi ramah mesra bersama penduduk setempat di sebuah restoran. Beliau beriltizam mahu menjadikan Putrajaya sebagai bandar pentadbiran yang lebih baik. Di Parlimen Merbuk, calon warisan Khairul Anwar Ahmad menunggang motosikal kapcai dari Pekan Sungai Petani ke Bukit Selambau. Konvoi bermula di dataran zero Sungai Petani itu disertai lebih 50 penunggang dan pembonceng. Calon Perikatan Nasional Alur Gajah, Datuk Seri Rizwan Yusof menasihatkan semua pihak khususnya pemimpin politik agar tidak mudah menghukum seseorang. Beliau berkata demikian ketika meluangkan masa memenuhi jemputan sebuah majlis perkahwinan. Dua orang ditahan kerana disyaki terlibat dengan kesalahan berkaitan pilihan raya. Turut dibuka 14 kertas siasatan di 9 negeri. Menurut pengarah PRU15 PDRM Datuk Seri Hassani Ghazali, tangkapan pertama dibuat di Tapah Perak selepas suspek disyaki membuang bendera parti. Seorang lagi suspek diberkas di Dungun, Terengganu kerana dipercayai membakar bendera. 3 kertas siasatan berkaitan salah laku pilihan raya dibuka di Melaka. Masing-masing 2 kertas siasatan dibuka di Kedah, Negeri Sembilan dan Johor. Siasatan turut dibuat di negeri-negeri lain, kecuali Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sabah. Sebanyak 432 ceramah politik di Perlis, Selangor, Pahang, Kelantan dan Sabah dikesan dianjurkan tanpa permit. Komuniti orang asli di Parlimen Hulu, Selangor berharap bakal wakil rakyat sedia memberikan perkhidmatan terbaik dalam meningkatkan kualiti hidup komuniti orang asli. Ini memandangkan terdapat 16 perkampungan orang asli di Parlimen berkenaan. Kita ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami yang meninjau perkampungan orang asli Gurni.
Teru Selangor. Apa yang pasti adalah mereka memerlukan seorang wakil rakyat yang mampu menunaikan janji-janji mereka, mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi pembangunan kebajikan masyarakat asli di kawasan ini. Tetapi ingat, mengundi adalah tanggungjawab kita bersama bagi menentukan masa depan negara. Apakah kita boleh mendapatkan wakil rakyat yang betul-betul mampu menunaikan janji dan berikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di kawasan ini. Muhammad Cina Sami, RTM. Dia 5 tahun sekali rakyat Malaysia akan keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Hak kita sebagai pemilih. Buatlah pilihan yang bijak. Ini tanah air kita. Ini tempat tumpahnya darah kelahiran kita. Di tanah ini tumbuh rezeki yang kita semai hasilnya. Saya sayang Malaysia. Saya pasti kita semua sayangkan Malaysia. Ayo, tunaikan tanggungjawab kita. Ingat, undi kita penentu masa depan negara. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Lebih 2,000 penduduk melibatkan 7 negeri ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Perak menjadi negeri terbaru dilanda banjir dengan 1 PPS dibuka di Dewan Kampung Matang Merbau Sungai Tinggi yang menempatkan 1 keluarga. Di Kelantan pula, setakat pukul 6 petang, 809 penduduk terjejas daripada 265 keluarga ditempatkan di 6 PPS di Pasir Mas dan Tanah Merah. Pasir Mas melibatkan 5 PPS dengan menempatkan 753 penduduk, manakala 16 penduduk di Tanah Merah ditempatkan di PPS Balai Raya Padang Kijang. Di Pulau Pinang, 204 penduduk melibatkan 55 keluarga ditempatkan di 3 PPS selepas beberapa kawasan dilanda banjir kilat susulan hujan lebat. 3 PPS itu melibatkan 2 di seberang Perai Utara dan 1 di seberang Perai Tengah. Angka penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di 2 PPS di Alor Gajah Melaka terus meningkat kepada 37 orang daripada 11 keluarga berbanding 29 penduduk terjejas daripada 10 keluarga pagi tadi. Kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS Balai Raya Gadik dan PPS Balai Raya Bukit Balai Durian Tunggal. Di Johor pula, 3 PPS dibuka menempatkan 57 penduduk terjejas daripada 18 keluarga. Kesemua PPS yang dibuka di segamat masing-masing Balai Raya Gemerih 4 Batu Badak, Balai Raya Kampung Kuala Paya dan Dewan Komuniti Kampung Tasik. Di Kedah, 3 buah PPS yang dibuka menempatkan 187 penduduk terjejas daripada 44 keluarga. 3 PPS berkenaan masing-masing SK Sungai Limau, Surau Taman Sangkancil, Lunas dan Dewan Masjid Sungai Seluang di Kulim. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di 8 PPS di Klang dan Kuala Selangor mencatatkan penurunan setakat 6 petang tadi. Berdasarkan statistik info bencana JKM, 748 penduduk terjejas daripada 183 keluarga masih berlindung di PPS. Di Klang Selangor, 145 penduduk terdiri daripada 32 keluarga sekitar kampung Johan Setia terjejas susulan hujan lebat sejak Rabu lalu. Mereka masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara SK Johan Setia. Menurut penduduk, kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan sangat membantu dari segi kelengkapan dan maklumat harian. Beberapa aktiviti turut diadakan bagi mengisi masa lapang penduduk terjejas. Alhamdulillah, kalau sekarang diorang lebih cepat berbanding pada tahun lepas. Tahun lepas bercampur, tak ada kemah. Tapi tahun ni diorang dah standbykan siap-siap. Masa sekarang diorang semua okey, dah tak macam mangsa banjir, dah macam camping dah kami buat kat sini.
keperluan rasa alhamdulillah semua cukup. Diorang jaga kita orang dengan baik. Kedua lah dekat sini. Kalau tahun lepas dia tak bagi kemah, tahun ni kita ada kemah tempat selesa lah, makan cukup. Dah cek, tak ada apa-apa rosak sangat lah, tapi boleh dikemas sikit bagi buang sampah. Cukup lah apa yang dibagi. Semua cukup lah, tak ada yang terkurang. Yang berlebih ada. Pagi tadi ada senaman, zumba, lepas tu ada budak-budak ada berkala lah. Kelantan disaran menekankan kepentingan mewujudkan mekanisme pengurusan banjir yang menyeluruh berikutan negeri berkenaan sering dilanda bencana alam itu. Titah Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima, kerajaan negeri diharap dapat memberikan perhatian kepada keperluan untuk pembinaan empangan lebir. Ini bagi melengkapkan projek lembangan bersepadu Sungai Kelantan dan Sungai Golok yang dimulakan sejak 5 tahun lepas. Sultan Muhammad Kelima turut berharap projek-projek berimpak tinggi seperti Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, Central Spine Road CSR, projek laluan rel Pantai Timur ECRL serta projek menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Betul juga menyambut baik kelulusan beberapa projek infrastruktur yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melibatkan negeri Kelantan pada bulan September yang lalu. Antara projek pembinaan Jambatan Pekalan Kuala Kubur Takbai dan sambungan Lebuh Raya Pantai Timur LPT3. Beta berharap projek-projek ini dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Baginda bertitah demikian pada Majlis Pengurniaan Kehormatan Kelantan sempena Hari Keputeraan ke-53 Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima di Istana Balai Besar, Kota Baru. Kerancakan aktiviti kempen PRU15 tidak menjejaskan fokus agensi kerajaan membuat persiapan menghadapi musim tengkujuh. Segala usaha dilakukan bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat terjamin. Kita ikuti lensa keluarga Malaysia yang disediakan minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini kita lihat terlebih dahulu ramalan cuaca signifikan bagi tempoh 13 hingga ke 19 November 2022. Baik, dalam tempoh ini berdasarkan analisis model cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang berpotensi untuk berlaku di kebanyakan tempat melibatkan di bahagian pedalaman dan juga pantai barat Semenanjung, di keseluruhan di negeri Sarawak serta di bahagian pantai barat di negeri Sabah, dan yang kita jangkakan ianya boleh berlaku pada waktu petang sehingga ke malam. Jadi pada ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan sebarang amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat
apa yang berlaku pada ketika ini. Baik, bagi Semenanjung Malaysia, bagi di sebelah Lembah Kelang pada ketika ini, hujan berserta rebut petir yang berlaku sejak tengah hari tadi nampaknya sudah pun beransur-ansur reda pada ketika ini, juga melibatkan di Negeri Sembilan. Tetapi keadaan yang berbeza di bahagian selatan yang melibatkan di Negeri Johor. Hujan kini sedang berlaku di hampir ke semua daerah dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Begitu juga di bahagian pantai barat lain melibatkan di Negeri Perak di utara khususnya. Buat masa kini alhamdulillah tiada hujan yang berlaku pada ini kecuali di pesisir pantai yang kita jangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Bagi negeri lain seperti di Terengganu, Kelantan dan juga Pahang buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Bagi di negeri Sabah dan juga Sarawak, buat masa kini kebanyakan bahagian dalam keadaan baik, tiada hujan yang berlaku, alhamdulillah. Tetapi di bahagian pantai barat dan juga pedalaman di negeri Sabah dan juga di wilayah Pusat Labuan kini sedang mengalami hujan berserta rebut petir yang kita jangkakan boleh berlanjutan lagi dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam lagi. Begitu juga di bahagian pedalaman dan juga utara di negeri Sarawak iaitu di bahagian Limbang, Miri dan juga di bahagian Kapit. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, bisa kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bertemu kembali. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyemak terlebih dahulu laporan berhubung dakwaan kelulusan projek tempatan banjir yang dibuat selepas pembubaran Parlimen. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata SPRM mengambil perhatian terhadap segala maklumat sama ada laporan secara bersemuka atau melalui media massa sekiranya informasi itu mempunyai asas untuk dijalankan siasatan. Kita ambil perhatianlah sebab kita ni segala maklumat yang diberikan oleh orang ramai baik dalam bentuk laporan cara bersemuka ataupun dalam mana-mana media, kita akan ambil makluman benda perkara itu dan sekiranya ada asas kita akan jalankan siasatan. Ditanya sama ada SPRM akan memanggil timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli untuk mengambil keterangan mengenai perkara itu. Beliau berkata perkara itu belum diputuskan lagi. Sementara itu, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sedia memberikan kerjasama kepada SPRM dan polis sekiranya dipanggil untuk mengemukakan bukti. Projek ini perancangan kerajaan persekutuan dalam bajet 15 bilion seluruh negara bagi menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh.
Ya, jadi apa yang disebut itu memang ada dalam perancangan lama dah sebelum saya masuk lagi. Sebab bekalan air, isu banjir yang berlaku ialah satu perancangan ambil masa yang panjang. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Sistem isyarat serta komunikasi bagi transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya dalam keadaan baik dan berkemungkinan besar kembali beroperasi tidak lama lagi. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 38 set tren di sepanjang laluan antara jarak 5 minit antara setiap set tren diuji hari ini. Pagi tadi, beliau telah diberi taklimat mengenai pengujian sistem kawalan tren automatik ATC oleh Rapid Rail yang bermula pukul 11 malam semalam hingga 5 pagi. Sambil dipantau bahagian perancangan dan penguatkuasaan Rail Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Jelasnya, matlamat utama pengujian itu adalah untuk memastikan kestabilan dan keselamatan sistem sebelum meneruskan pengoperasian penuh. Pasukan berkenaan telah menggerakkan 24 set tren di sepanjang laluan Putra Heights, Gombak. Karnival jualan keluarga peladang di Bera Pahang yang julung kali diadakan mendapat sambutan baik masyarakat setempat. Karnival dengan kerjasama pelbagai pihak itu menawarkan jualan harga lebih rendah kepada pengguna. Laporan wartawan Atira Haswah. Karnival memfokuskan jualan keperluan harian yang memberi manfaat kepada penduduk setempat, lebih-lebih lagi ketika berdepan isu kos sara hidup. Ya, Alhamdulillah, tengok daripada tadi kita terpaksa kawal dari segi jualan kepada ahli-ahli ini lah, kepada penduduk di Bera, terutamanya ahli peladang. Kita kawal kerana kita takut cepat habis. Jadi Alhamdulillah, sambutan dia amat membanggakan. Saya jangka lebih daripada 5,000 yang hadir pada Tambah beliau lagi, pelibatan bersama jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan itu akan diteruskan di lokasi berbeza pada masa akan datang. Yalah kan kos sara hidup dah tinggi, barang mahal kan. Bila ada yang macam ni, buat macam ni, sukalah. Sokong. Saya dapat tahu dari kawan-kawan yang katakan di sini ada jualan murah macam ayam, beras, okey, dan barang-barang yang lain lagi. Lepas tu ada jemputan mertua. Lepas tu seronoklah datang kat sini dekat Bera ni, kawasan Bera ni. Kerjasama jualan murah yang digerakkan Lembaga Pertubuhan Peladang, Pharma, Persatuan Nelayan Kebangsaan, Agrobank itu turut mendapat pelibatan Pertubuhan Peladang Negeri Pahang, PASPA, serta Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Bera. Nafas turut menyasarkan masyarakat terutama golongan belia untuk menyertai pertubuhan berkenaan dalam menjana pendapatan yang progresif dan berdaya saing. Karnival jualan keluarga peladang di Bera Pahang dapat sambutan yang baik oleh masyarakat setempat dengan keperluan harian dapat dijual dengan harga yang murah sekaligus dapat meringankan beban dan kos sara hidup rakyat. Atira Haswah, RTM. Ya, selepas hoki mengharumkan nama negara, kabarnya snooker turut mengikut jejak sama. Ada kabar gembira malam ini untuk peminat sukan tanah air. Rakan penyampai Azam, teruskan. Ya, Azam. Tok Leong bahas sejarah baru. Piala Malaysia, JDT berpesta, The Rhinos juara. Terima kasih
kasih Fatih Dayat dan Haizal. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan berita gembira ini. Tatkala kita masih meraihkan kejayaan skuad hoki kebangsaan menjulang trofi Piala Sultan Azlan Shah buat kali pertama semalam, satu lagi sejarah tercipta dalam arena sukan tanah air. Pemain snooker negara Lim Kok Leong memahat satu lagi pencapaian membanggakan apabila menjadi pemain Malaysia pertama merangkul gelaran kejohanan snooker amatur dunia edisi 2022 yang berlangsung di Antalya, Turkiye semalam. Menurut laman sesawan kejohanan itu, Kok Leong berjaya menewaskan juara Asia Amir Sarhosh dari Iran dengan keputusan 5-0 dalam aksi final yang berlangsung di Hotel Sunyo Deluxe Balak. Pemain berusia 27 tahun itu menampilkan aksi cemerlang, menguasai kesemua 5 set permainan dengan kemenangan 68-63, 67-42, 78-0, 87 dan 73-54. Sebelum itu, dia menewaskan lawan dari Pakistan, Babar Masih di separuh akhir dan Ante Kowalski dari Poland di suku akhir. Ini kali pertama pemain dari Malaysia menjuarai kejohanan tersebut. Kok Leong sebelum ini turut cemerlang menghadiahkan 1 pingat emas dan 1 perak buat negara pada Sukan SEA 2021 di Vietnam. Momentum itu diteruskan dengan meraih gelaran juara kejohanan snooker berpasukan lelaki dunia bersama pasangan Moh Kin Ho pada bulan lepas. Baik, beralih ke saingan Piala Malaysia. Seperti diramal, juara Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT tiada masalah mengesahkan slot ke separuh akhir selepas berpesta gol menewaskan Kelantan FC 5-0 pada suku akhir kedua malam tadi. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim itu, penyerang sensasi JDT, Berson Da Silva, meledak hat-trick buat finalis musim lalu itu. Dalam perlawanan tersebut, JDT ternyata memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri dengan meledak gol seawal minit ke-11 hasil jaringan Berson. Gol kedua Berson hadir pada minit ke-33 menerusi sepakan percuma yang berjaya menewaskan penjaga gol Ahmad Solehin Maman. Pemain kelahiran Brazil itu kemudian melengkapkan hat-trick selang 3 minit kemudian. Syahmi Safari dan Nazmi Faiz Mansur melengkapkan malam pesta Harimau Selatan itu dengan jaringan pada minit ke-39 dan 44. Keputusan itu menyaksikan JDT mara dengan agregat 8-0 dan bakal berdepan Sabah FC bagi penentuan ke final. Sementara itu, Ketua Jurulatih JDT, Hector Bidolio menjelaskan keputusannya merehatkan beberapa tonggak utama seperti Leandro Velasquez, Feroz Baharudin dan Syahrul Saad pada aksi dengan Kelantan semalam. Menurutnya, ia dilakukan bagi memastikan skuad Harimau Selatan itu dapat beraksi dengan barisan terkuat pada separuh akhir dengan Sabah 20 November ini. Malah menjelang aksi persahabatan dengan Persis Solo nanti, beliau juga akan menurunkan barisan pemain kedua JDT. Yes. For tomorrow, the plan is that give the minute for the players that not play too much, no more, because sometimes maybe tomorrow play some player and maybe I need this player for the semi-final or final. Dalam pada itu, Hector turut menjelaskan keputusan beliau memasukkan S. Kunalan dan Adil Zafwan dalam perlawanan itu adalah kerana peningkatan prestasi ditunjukkan mereka semasa latihan. Dalam hal itu, bagi Ketua Jurulatih Kelantan FC, Rizal Zamri Yahya pula, kekalahan besar di tangan juara Liga Super 9 kali itu tidak perlu ditangisi lagi. Ini kerana menurut Rizal, kemampuan Kelantan melangkah sehingga kesaingan suku akhir Piala Malaysia sudah cukup untuk menjadi pencapaian yang membanggakan. Jelas Rizal, biarpun perjalanan Kelantan terhenti di tangan JDT di suku akhir, namun dia mengakui anak buahnya telah berusaha memberi aksi terbaik dalam setiap perlawanan kempen Piala Malaysia ini. Next year kita kena serius tentang pemilihan pemain terutamanya pemain sebab dia menjadi tunjang utama sesebuah pasukan. So kita lihat tahun ni macam Kelantan, saya kebanyakannya membarisi pemain-pemain tempatan untuk mengisi ruang ke apa orang cakap sepanjang setengah musim tu kan. Pemerintahan Beksan di bahagian serangan.
Satu lagi aksi suku akhir kedua Piala Malaysia semalam menyaksikan Sabah FC cemas seketika sebelum melangkah ke separuh akhir. Skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee itu terpaksa menanti sehingga ke masa tambahan untuk menang dengan agregat 2-1 ke atas Kuching City FC di laman sendiri. Sebelum itu, Kuching City yang tewas 0-1 pada aksi pertama berjaya menyamakan agregat 1-1 hasil jaringan sendiri pemain Sabah Umareng Bacok pada minit ke-84. Perlawanan kemudian terpaksa disambung ke masa tambahan yang mana menyaksikan penyerang import dari Jepun, Taiki Kagayama muncul wira dengan gol pada minit ke-94. Keputusan itu sudah cukup memberi kejayaan buat The Rhinos sekaligus mara ke separuh akhir untuk berdepan JDT. Ini pula mengenai kejohanan Piala Emas Raja-Raja yang dilihat perlu dikembalikan semula reputasi serta status kegemilangannya. Perkara itu diutarakan oleh Datuk Mahmud Abbas, anak kepada pengasas Persatuan Bola Sepak Melayu yang mahu memastikan objektif penganjuran kejohanan yang telah memasuki edisi ke-100 tahun itu terus kekal relevan dalam melahirkan bakat-bakat baharu bola sepak. Datuk Mahmud yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS menjelaskan, kejohanan Piala Emas Raja-Raja suatu ketika dahulu adalah saingan bola sepak yang berprestij dan mendapat sambutan peminat sukan tanah air. Malah ia juga pernah disertai pemain legenda negara seperti arwah Datuk Mokhtar Dahari serta Datuk Santoh Singh. Daripada sini kita dapat mengatur pemain-pemain untuk bermain, dan daripada situlah kita boleh pilih mereka ini yang bagus untuk mewakili negeri ataupun negara kita. Saya rasa zaman kegemilangan di mana zaman dulu, zaman So Chin An, zaman Santoh Singh, Mokhtar Dahari, saya rasa kita perlu balik, Malaysia perlu balik ke zaman kegemilangan itu. Edisi ke-100 kali ini bakal menyaksikan dua pasukan, Selangor dan PDRM berentap untuk merebut gelaran juara. Selangor akan cuba mengakhiri penantian mereka selama 20 tahun, manakala PDRM pula memburu trofi kedua kejohanan ini. Baik, kejayaan skuad hoki lelaki negara menjulang Piala Sultan Azlan Shah serta status kelab Petaling Jaya City dalam Liga Super musim depan menjadi antara berita tumpuan peminat sukan tanah air sepanjang minggu ini. Ikuti sorotan mingguan yang disediakan. Skuad hoki lelaki negara menamatkan penantian 39 tahun bergelar juara Piala Sultan Azlan Shah dengan mendudukan Korea Selatan 3-2 pada aksi final. Jaringan Shallow Silverius, Muhammad Razi Abdul Rahim dan Muhammad Aminuddin Muhammad Zain sudah cukup menghadiahkan kemenangan meskipun Korea cuba bangkit mengejar dengan 2 gol. Malaysia memulakan kempen ini dengan hambar apabila tumpas kepada Korea Selatan pada aksi pertama dan seri dengan Pakistan pada aksi kedua sebelum bangkit mencatat 3 kemenangan ke atas Mesir, Afrika Selatan dan Jepun. Tanda tanya mengenai status kelab Petaling Jaya PJ City dalam saingan Liga Super akhirnya terjawab apabila kelab itu mengesahkan bakal menarik diri bagi saingan musim depan. Presidennya Datuk Seri Subahan Kamal berkata, keputusan dibuat kerana misi kelab tersebut dilihat tidak lagi bersesuaian dengan hala tuju penstrukturan Liga Malaysia pada 2023. Pemilik kelab QI Group turut mengalu-alukan mana-mana pihak yang berminat mengambil alih hak dan lesen pasukan itu untuk bertanding dalam Liga Super 2023. Peringkat kalah mati tersebut menyaksikan PSG menentang Bayern Munich, Chelsea bertemu Borussia Dortmund, Tottenham menentang AC Milan dan RB Leipzig berdepan Manchester City. Sementara itu, juara Paralimpik Tokyo 2022, Chia Lehao terus cemerlang apabila merangkul gelaran perseorangan lelaki ketujuhnya pada kejohanan badminton para dunia di Jepun. Pemain berusia 34 tahun itu merampas kembali gelaran perseorangan lelaki SU5 kecacatan fizikal daripada seteru utamanya Deva Andribusti dari Indonesia. Ini merupakan gelaran dunia ke-12 Lehao dalam kategori perseorangan dan juga bergu.
Baik, sukan luar negara kita mulakan dengan perkembangan bola sepak. Juara dunia 2010 Spanyol melakukan kejutan apabila tidak menyenaraikan penjaga gol Manchester United David De Gea dan perancang Liverpool Thiago Alcantara dalam skuad ke Piala Dunia 2022 di Qatar bulan ini. Sebaliknya, ketua jurulatih Luis Enrique membawa beberapa pemain muda termasuk penyerang Barcelona Ansu Fati yang berusia 20 tahun. Luis Enrique bagaimanapun enggan memberi alasan mengapa De Gea dan Thiago diketepikan dalam skuad 26 pemain pasukan Spanyol itu. Namun keputusannya itu dilihat lebih kepada memberi peluang buat pemain generasi baru Spanyol. De Gea sebelum ini kehilangan posisinya itu kepada pemain Athletic Bilbao Unai Simon, manakala peranan Thiago sebagai perancang tengah La Roja pula mula dirampas oleh dua pemain muda Barcelona, Pedri 19 tahun dan Gavi 18 tahun. Sementara itu, kehadiran Fati 20 tahun ke dalam skuad Spanyol kali ini amat mengejutkan selepas penyerang Barca itu baru sahaja pulih daripada pembedahan lutut sejak November 2020. Fati membuat penampilan sulung Piala Dunia pada edisi 2020 ketika berusia 17 tahun dan mencatat sejarah sebagai pemain termuda menjaringkan gol buat skuad kebangsaannya. Spanyol akan memulakan kempen memburu gelaran dunia kedua mereka di Qatar dengan berdepan Costa Rica, Jerman dan Jepun dalam kumpulan E. Sementara itu, bagi skuad Argentina, penyerang AS Roma Paulo Dybala tetap disenaraikan untuk Piala Dunia di Qatar walaupun mengalami kecederaan hamstring. Pemain berusia 28 tahun itu tidak bermain sejak mengalami kecederaan dalam kemenangan 2-1 ke atas Lecce dalam Serie A Itali di tempat sendiri pada 9 Oktober lalu. Media tempatan melaporkan bekas bintang Juventus itu memulakan latihan ringan minggu ini dan beliau perlu cergas untuk perlawanan pertama Argentina menentang Arab Saudi pada 22 November. Seperti yang dijangkakan, pilihan bahagian serangan Argentina juga termasuk penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi, Julian Alvarez dari Manchester City dan penyerang Inter Milan Lautaro Martinez. Baik, kita ke perkembangan Formula One. Kevin Magnussen mencatat pencapaian terbaik dalam kariernya apabila menghadiahkan petak hadapan buat kali pertama kepada pasukan khas dalam saingan pecutan Grand Prix Sao Paulo awal pagi ini. Lebih menarik, ia juga menjadi perlumbaan ke-100 Magnussen bersama pasukan khas. Pada sesi kelayakan di Interlagos semalam, Magnussen mencatat masa terpantas 1 minit 11.674 saat mengatasi pencabar terdekat dari Red Bull Max Verstappen. Pemandu Mercedes George Russell pula akan beraksi di petak ketiga. Pemandu McLaren Lando Norris di petak keempat, manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton di petak ke-8 buat Mercedes. Ini perlumbaan pecutan ketiga dalam saingan F1 musim ini. Saingan di GP Imola dan Austria sebelum ini dimenangi oleh Verstappen. 8 pemandu terpantas sesi pecutan akan memenangi mata buat pasukan masing-masing. Baik saudara, edisi Sukan 12 November berakhir di sini. Saya Azamudin Husin. Salam sukan untuk semua dan untuk segmen seterusnya kita kembali bersama Fatil dan juga Hazal. Silakan. Krisis kos sara hidup di United Kingdom semakin buruk. Bukan sahaja kumpulan berpendapatan rendah, ramai kelas pertengahan di London juga memerlukan bantuan. Palestin mengalu-alukan penerimaan 4 resolusi PBB yang memihak kepada Palestin, termasuk menganggap penempatan Israel di wilayah Palestin tidak sah. Kita ikuti perinciannya dalam rangkuman dunia. Food Bank di United Kingdom dapat membantu penduduk yang kini mengalami krisis kos sara hidup terburuk di negara itu. Pada masa ini, harga makanan di Britain melonjak pada kadar yang membimbangkan. Bukan sahaja kumpulan berpendapatan rendah, ramai golongan kelas pertengahan di London juga beralih kepada Food Bank untuk mendapatkan bantuan. Badan Amal di United Kingdom mengagihkan 1.3 juta pakej makanan untuk April hingga September tahun ini, peningkatan 52% berbanding 2019.
Palestin mengalu-alukan penerimaan 4 resolusi PBB yang memihak kepada Palestin, termasuk menganggap penempatan Israel di wilayah Palestin tidak sah. Menteri Luar Palestin Riyad Al-Maliki berkata keputusan itu berikutan pencabulan Israel terhadap hak rakyat Palestin dengan terus menceroboh dan melanggar undang-undang antarabangsa. Palestin mahu sebuah negara merdeka di wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, termasuk tebing barat, semenanjung Gaza dan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kota. Penduduk gembira dengan kurangnya jumlah hari kuarantin COVID-19 di China. Di bawah peraturan baharu, masa kuarantin untuk kenalan rapat dan pelancong dari luar negara dipendekkan daripada 7 kepada 5 hari. Sekarang ini kebanyakan negara lain di dunia melonggarkan atau telah menghapuskan sekatan. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dipacu menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu. Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Bertemu kembali. Pencapaian keluaran dalam negara kasa KDNK sebanyak 14.2% pada suku ketiga 2022 merupakan satu kadar yang memberangsangkan dan antara yang tertinggi di dunia dan rantau ini. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin berkata momentum pertumbuhan yang berterusan dari suku keempat 2021 hingga suku ketiga 2022 membuktikan perancangan ekonomi di laksana kerajaan membuahkan hasil. Menurutnya, perkembangan ini disumbangkan aktiviti ekonomi Malaysia yang kekal kukuh dipacu oleh pemulihan dalam pasaran pekerjaan dan prestasi luaran yang utuh serta impak asas rendah. Dan juga usaha kerajaan untuk mencipta peluang pekerjaan, membina bantuan kepada peniaga terutamanya industri PMKS dengan membaiki dan juga membantu dari segi aliran tunai mereka yang masih lagi terjejas, dan juga kita lihat usaha kerajaan untuk mempertingkatkan lagi projek-projek infrastruktur di masa hadapan yang dijangka juga akan memberikan keupayaan kepada ekonomi kita. Betul juga kita lihat pengukuhan sektor pelancongan. Memastikan kawasan sekitar Angkasa Puri Kota Media bersih. Program Gotong Royong Perdana Anjuran Jabatan Penyiaran adalah usaha ke arah pembudayaan amalan sihat dan kesejahteraan secara holistik. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Cik Roslan Cik Daud, Gotong Royong Perdana turut mengeratkan hubungan sesama warga RTM. Beliau mahu aktiviti seumpama diteruskan dengan dilaksana sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Kita ada di tersergam indah di depan sana ialah Angkasa Puri Kota Media, bangunan baru kita. Ada Menara Seri Puri, ada dia punya auditorium, studio dan sebagainya yang baru. Jadi sepatutnya kawasan di sekitar Angkasa Puri Kota Media ini juga menunjukkan satu keceriaan, keindahan dengan pokok-pokok yang menghijau. Kita dalam kawasan bandar, kawasan tengah-tengah bandar, maka sepatutnya kita di kawasan ini diperbanyakkan pokok-pokok ataupun tumbuhan-tumbuhan. Beliau ditemui selepas menyertai program Gotong Royong Perdana di Dataran Setia Angkasa Puri.
11 km dari Bandar Lahad Datu terletak kampung Segama Lama Batu Lapan. Ia merupakan perkampungan terawal yang wujud di daerah itu. Pelbagai peristiwa dan catatan sejarah berlaku di kampung berkenaan. Keunikannya kami singkap menerusi ronda-ronda keluarga Malaysia. Saksikan. Nama kampung ini diambil sepada nama Sungai Segama yang terletak berhampiran. Kira-kira 1,000 penduduk yang majoritinya suku kaum Idaan menjadikan ia kampung halaman. Sikap keterbukaan masyarakat menerima kaum lain menerusi perkahwinan campur menjadikan kampung ini harmoni dan pelbagai etnik. Setibanya kami di sini, sambut penuh meriah diberi penduduk kampung. Setakat baluan kompang, kru kami turut disajikan dengan persembahan tarian tradisi oleh anak-anak muda tempat. Kami turut diberi peluang mencuba masakan tradisional masyarakat kaum Segama. Okey, sekarang ni kita dah tengah tengok demo masakan tradisional kat kampung ni kan. Lepas ni kita akan buat masak apa ni ya? Kalau Tanjung ni apa? Tapi kalau dekat sini dia panggil pelom. Pelom? Ikan pelom ke? Ikan pelom betul. Sedap eh? Sedap, insyaAllah. Saya akan pastikan bulan saya menang. Sekarang ni kami semua dah siap masak ikan ampam. Masak ampam ikan patin. Minta maaf, maafkan saya. Okey, adakah kumpulan? Dua. Rasanya mungkin lah. Kumpulan 3? Ya, mesti. Adakah kumpulan 1 diketuai oleh Zaniza di situ? Pasti kami. Tapi kat sini kita tengah tunggu juri. Tak tahu juri tu dapat datang dari mana. Adakah dia akan menilai makanan kita orang ni semua sedap ke tak sedap? Ini antara tradisi masyarakat di Kampung Segama di Lahad Datu ini. Anda sendiri mesti datang sini untuk merasai pengalaman tersebut. Pelbagai lagi destinasi untuk anda akan saya kongsikan dalam Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Sepasukan ahli arkeologi Mesir yang telah melakukan projek penggalian sejak 14 tahun lepas berjaya menemukan 10 mumia di 27 kubur bangsawan Mesir. Projek yang digambarkan sebagai keajaiban geometri itu juga menemukan sebuah terowong besar di bawah kuil Taposiris Magna. Ia mungkin boleh membawa kepada penemuan makam Ratu Mesir Yunani Cleopatra yang telah lama hilang. Saksikannya dalam segmen #malam ini.
Kementerian Pelancongan dan Antikuiti Mesir berkata terowong bawah tanah sepanjang 4,800 kaki itu memiliki ketinggian 6 kaki dengan kedalaman 13 meter di bawah tanah. Penggalian yang dilakukan Kathleen Martinez dan pasukannya juga telah menemukan shilling yang mengandungi imej Ratu Cleopatra. Sekiranya penemuan terowong ini membawa kepada makam Ratu Cleopatra, ia bakal menjadi penemuan paling penting pada abad ke-21. Ya, cerita Jerung itu menutup paparan berita perdana edisi hari ini Sabtu 12 November 2022. Baik, terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. #MyPRU15. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.